أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وتتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah hari ini kita akan ulang kaji muzakarah mengenai hukum menziarahi kubur. Memandangkan kita akan sambut Aidilfitri, dan kebiasaannya masyarakat kita akan menziarahi kubur pada siang satu Aidilfitri selepas daripada solat raya lah. Jadi kita nak bincang apakah hukum ziarah kubur secara umum. Ma hukmu ziyaratil kubur umuman, apa hukum menziarahi kubur secara umum. Wa ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukum menziarahi kubur Nabi, apa hukum dia. Wa hal yajuzu shaddur rihal biqasdi ziyarati qabri Nabi alaihi salatu wassalam wa quburis salihin. Adakah kita boleh bermusafir, harus kita bermusafir dan berpindah bersungguh-sungguh, beli tiket kereta api semata-mata niat nak pergi ziarah kubur baginda Nabi dan juga kubur orang-orang yang salih. Adakah boleh ataupun tidak? الجواب تنقسم الإجابة على هذا السؤال إلى قسمين. القسم الأول حكم زيارة قبور الصالحين وعموم المسلمين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبور الصالحين. Jawapan bagi soalan ini terbagi kepada dua. Yang pertama ialah hukum menziarahi kubur orang yang salih, yang kubur kaum-kaum muslimin yang lain, dan kubur baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Bahagian yang kedua membincangkan hukum kita bermusafir. Syadur rihal ni kinayah kepada al-intiqal, as-safar. Jadi apakah hukum kita bermusafir, susah payah kita beli tiket dan sebagainya untuk kita ziarah kubur Nabi di Madinah. Awalan, pembahasan yang pertama mengenai hukum menziarahi kubur secara umum lah. Kubur orang yang salih, kubur Nabi, kemudian kubur kaum muslimin yang lain. حكم زيارة قبور المسلمين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة القبور مشروعة باتفاق الأمة، فهي مستحبة للرجال باتفاق كافة العلماء، وكذا مستحبة للنساء إلى الحنفية. Jadi menziarahi kubur dituntut, disyariatkan dengan ittifaq para ulama ummah. Fahya mustahabbah, dan ziarah kubur ni hukum dia sunat bagi lelaki bittifaqi kafatil ulama, dengan ittifaq, dengan persepakatan seluruh ulama ummah. Bagi lelaki hukum dia sunat, tidak ada khilaf. Wa kadzalika mustahabbatun linisa'in al-hanafiyah, begitu juga ziarah kubur ini disunatkan bagi perempuan di sisi mazhab Imam Hanafi. Wa jaizatun indal jumhur walakin ma'al karahah, wa dzalika li riqqati qulubihinna wa adami qudratihinna 'ala sabri. Dan harus di sisi jumhur, kebanyakan ulama daripada mazhab yang lain, cuma harus berserta dengan makruh bagi perempuan menziarahi kubur. Jadi hukum bagi lelaki menziarahi kubur, hukum dia sunat mutlaqan, sunat, tidak ada khilaf. Hukum bagi perempuan menziarahi kubur kita sebut ada dua. Pertama, di sisi Imam Hanafi, di sisi mazhab Hanafiyah, sunat bagi mereka menziarahi kubur. Di sisi jumhur ulama selain daripada mazhab Hanafi mengatakan makruh. Makruh ni boleh juga buat, tidak ada masalah, cuma makruh. Sebab apa makruh? Li riqqati qulubihinna wa adami qudratihinna 'ala sabri, sebab hati perempuan ni terlalu lembut dan mereka tidak mampu untuk bersabarlah, berbeza dengan lelaki. Sebab tu disebut makruh. Kalau mereka di Mesir ataupun di negara Arab mungkin tahulah sikap sebahagian daripada wanita Arab yang tidak ada adab bila mana menerima berita kematian ayah, kematian mak mereka. Yang pernah berlaku lah, saya duduk tingkat 3 di Abbasiyah tu, jiran tingkat 1 ataupun tingkat 2 tu ayah dia mati. Dia menjerit, dia keluar perempuan daripada rumah menjerit, abu ya. Dia menjerit lah, dia kata ayah aku dah mati, siapa nak bagi aku makan, siapa. Kita tengok macam orang gila sungguh. Macam orang gila sungguh, orang Arab Mesir.
Jadi tidak peliklah disebut hukum makruh bagi perempuan. Takut pergi ke kubur buat perkara-perkara yang dilarang, menjerit tantu hala dan sebagainya. Wadalil istihbab, dalil kepada sunatnya ziarah kubur ialah perkataan baginda Nabi SAW, sabda baginda Nabi SAW, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya, nak kata Nabi, aku telah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Itu dulu. Adapun sekarang fazuruha, maka sekarang ziarahlah kubur, tidak ada masalah. Fa inna tudzakirukumul akhirah. Kerana menziarahi kubur itu boleh menjadikan kamu ingat akan akhirat. Jadi pada awal Islam, Nabi larang para sahabat menziarahi kubur, takut buat benda-benda yang tidak elok di kubur lah. Tapi selepas Islam, selepas dah belajar apa semua, selepas mantap iman para sahabat, ilmu-ilmu telah kuat, maka ketika itu Nabi izinkan pula. Malah Nabi suruh fazuruha, Nabi suruh, perintah kat sini memberi makna mandub sunat. Nabi suruh para sahabat menziarahi kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, kerana menziarahi kubur ni akan mengingatkan kita akan akhirat, akan mengingatkan kita akan kematian. Dan dalam hadis yang lain Nabi suruh akthiru min zikri hadhi min ladzat. Perbanyakkanlah kamu untuk mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan. Yang dimasukkan situ ialah ingat matilah. Sunat kita perbanyakkan ingat mati. Dalam mazhab Syafi'i, sunat ingat mati itu sama ada dengan hati ataupun dengan lidah. Dalam kitab-kitab disebutlah, dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, Manhajul Qawim, syarah Muqaddimah Hadramiyah Basyarul Karim, disebut sunat kita mengingati mati sama ada dengan hati ataupun dengan mulut. Dah ambil tasbih tu mati dengan mulut. Sebab bila sebut dengan mulut akan sampai kepada hati. Okay. Dan bila kita ingat kematian ni, dia tidak akan Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut kalau kita ingat mati, benda yang banyak akan jadi kurang. Iaitu benda yang banyak kita inginkan daripada dunia akan jadi kurang, dan benda yang kurang daripada akhirat akan jadi banyak. Amalan-amalan kita akan jadi bertambah bila kita sentiasa ingat mati. Wa yustathna min karahati ziyaratil qubur lin nisa' 'inda al-jumhur ziyaratu qabri an-nabi 'alaihi salatu wassalam fa innahu yundabu lahunna ziyaratuhunna wa kadha quburul anbiya' ghayruhu 'alaihi salatu wassalam li umum al-adillati fi talabi ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi kita sebut bagi perempuan sunat ziarah kubur di sisi mazhab Imam Hanafi. Di sisi jumhur kebanyakan ulama yang lain sebut makruh, harus cuma makruh. Makruh tu pula disebut bawah ni selain daripada menziarahi kubur baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun bila mana menziarahi kubur Nabi alaihi salatu wasallam, maka sunat mutlaqan, sama ada bagi perempuan ataupun lelaki, memang sunat sahaja hukum dia, tidak ada hukum makruh. Jadi hukum makruh bagi perempuan tu menziarahi kubur di sisi jumhur ulama ketika mana menziarahi kubur selain daripada kubur baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau menziarahi kubur baginda Nabi SAW, kekal hukum dia sunat. Begitu juga kubur-kubur Nabi-Nabi yang lain. Amma ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yakhfa ala aqilin minal muslimin qimatu ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa law kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yantaqil ila rabbih wa kana baina adhhurina al-ana fa hal sawfa yuntaqalu ilayhi wa yazuruhu sallallahu alaihi wasallam. Wa bitta'kid annahu la yataraddada fi ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menziarahi kubur baginda Nabi SAW, kata Syekh Ali Jumu'ah, tidak ada syak lagi bagi orang yang berakal tentang nilai kita menziarahi kubur baginda Nabi. Dan Syekh Ali tanya buat satu persoalan, bagaimana kalau Nabi masih hidup pada hari ini? Tidakkah kita akan berlumba-lumba beli tiket kapal terbang, bersusah payah untuk pergi ke Madinah ataupun ke Mekah untuk menziarahi Nabi? Maka ya, kita akan bersusah payah untuk menjumpa Nabi kita kalau masih hidup. Wa bi ta'kid annahu la yataraddad fi ziyarati wa ziyaratun nabi ba'da wafatihi. Jadi kalau tengah hidup pun kita ziarah Nabi bersusah payah, maka mati pun samalah kita ziarah Nabi. Cuma nak ziarah Nabi macam mana? Nabi dah tak ada. Kita ziarah kubur Nabi. Bila kita ziarah kubur Nabi, secara automatik kita akan menziarahi baginda Nabi alaihi salatu wasallam sendiri. Waqad ajma'at al-ummatul islamiyyah salafan wa khalafa ala mashru'iyyati ziyarati Nabi sallallahu alaihi wasallam. فذهب جمهور العلماء من أهل الفتوى في المذاهب إلى أنها سنة مستحبة وقالت طائفة من المحققين هي سنة مؤكدة. Telah ijma' ummah Islamiah secara keseluruhannya
yang dimaksudkan ummah Islamiah dimaksud ialah ulama-ulama Islam, ulama-ulama umat Islam daripada salafnya ulama yang terdahulu, daripada khalafnya ulama itu kemudian, mereka sepakat ijma' mengatakan keharusan ataupun pensyariatan menziarahi kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba jumhurul ulama, kebanyakan ulama berpendapat, ulama yang merupakan ahli fatwa daripada 4 mazhab ni berpendapat menziarahi kubur baginda Nabi hukum dia sunat. Dan sebahagian daripada ulama muhaqqiqin apa? Alladzina yadhkuruna al-hukma atau asy-syai' ala wajhil haqq. Semua ulama al-muhaqqiqin, ulama yang menyebut satu perkara di atas jalan kebenaran, di atas jalan yang sebenar. Mereka menyebut hukum menziarahi Nabi ni bukan sekadar sunat, malah sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut, taqrubu min darajatil wajibat. Malah sunat tu hampir-hampir menjadi wajib, hampir-hampir dekat dengan hukum wajib. Wa huwa al-mufta bihi inda ta'ifatin min al-Hanafiyah, dan itulah difatwakan di sisi sebahagian daripada ulama Hanafi. Mereka mengatakan menziarahi kubur hukumnya sunat muakkadah, bukan sunat saja, tak, sunat yang sangat dituntut dan hampir-hampir sampai kepada peringkat kewajipan. Malah ada seorang ulama yang bernama Al-Faqih Al-Maliki Abu Imran Musa bin Isa Al-Fasi yang mengatakan ziarah kubur Nabi hukum dia wajib. Itu seorang ulama daripada mazhab Maliki yang mengatakan hukum ziarah kubur Nabi hukum dia wajib, dengan makna tak ziarah hukum dia berdosa. Wastadallu ala dhalika bi adillatin minha qawluhu ta'ala walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul wajadullaha tawwabar rahima. Mereka ulama yang kita sebut tadi ijma' sepakat mengatakan sunat ataupun ziarah kubur ni adalah satu benda yang disyariatkan. Apa dalil pensyariatan ziarah kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalil ini ialah kalam Allah Ta'ala yang menyebut walau annahum idzalamu, bila mana mereka melakukan kezaliman ke atas diri mereka sendiri, ja'uk, dan mereka datang kepada kamu wahai Muhammad, fastaghfirullah, dan mereka memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, wastaghfara lahumur rasul, dan Nabi pula memohon ampun daripada Allah Ta'ala bagi pihak mereka, la wajadullaha tawwabar rahima, maka mereka akan dapati yang Allah Ta'ala ni maha pengampun dan maha pengasihani. Dan dalil ayat Quran ni beritahu apa? Ayat Quran ni beritahu kalau kita buat zalim kepada diri kita sendiri dengan buat dosa dan sebagainya, kalau kita pergi ke makam Nabi, kalau kita pergi jumpa Nabi, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi pula minta ampun kepada kita. Ketika itu Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Jadi ayat ni mutlak. Laisa laha muqayyid nafsi wala aqli. Ayat ni mutlak memberitahu bahawa kalau kita datang jumpa Nabi mohon ampun untuk kita, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Tidak ada muqayyid ataupun muqayyidah daripada ayat Quran ataupun hadis yang mengatakan kalau kita datang jumpa Nabi ketika Nabi hidup sahaja, maka kalau Nabi mohon ampun untuk kita, maka kita diampunkan dosa. Tidak ada ayat yang mengikat mentakyidkan hadis ayat Quran ni. Jadi bila tidak ada muqayyid, maka kita pikul kalam Allah Ta'ala ini atas itlaqih, ke atas mutlak itulah. Dengan makna kalau kita datang jumpa Nabi sama ada Nabi tengah hidup ataupun Nabi telah wafat, tetap kalau kita mohon ampun di sisi Nabi dan Nabi mohon ampun untuk kita, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Falaysa hunaka man yuqayyidu ma'naha bi hayatin Nabi alaihi salatu wassalam ad-dunyawiyyah fahiya baqiyatun ila yaumil qiyamah fal ibratu bil Quran da'iman bi umumil lafzi wa laysat bi khususis sabab. Wakadzalika qawlu alaihi salatu wassalam, dalil lain yang mengatakan sunat kita ziarah kubur baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bila Nabi sebut man zarani ba'da mauti fa ka'annama zarani fi hayati. Siapa-siapa di kalangan umatku yang menziarahi aku selepas aku wafat, selepas aku mati, maka seolah-olah dia menziarahi aku ketika aku sedang hidup. Wa minha qawlu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi sebut man zara qabri, kata tu siapa yang menziarahi aku selepas aku mati. Bawah ni sebut jelas-jelas siapa yang menziarahi kubur aku. Siapa yang menziarahi kubur aku, maka wajib bagi dia syafaat aku pada hari kiamat. Selesai kat situ hukum mengenai menziarahi kubur kaum muslimin, mak ayah kita, adik-beradik kita, dak-pak saudara kita, dan juga kubur baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian di sini disebut sedikit adab bila mana kita menziarahi kubur baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hunaka adabun adidatun yajib at-tahalli biha fi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ziyarati qabri alaihi salatu wasallam.
Minha antara adab yang perlu kita buat bila kita ziarah kubur baginda Nabi alaihi salatu wasallam ialah khafdu as-saut. Kita perlahankan suara. Seolah-olah Nabi masih hidup lah. Dan memang Nabi hidup lagi di dalam kubur tu, nanti kita akan bincang. Jadi kita pergi ziarah Nabi, jangan kita menjerit. Kita minta kepada Allah Taala dengan berkat baginda Nabi dengan suara yang lembut, dan berdoa dengan cara yang dengan suara yang perlahan. Wal wuquf bi waqarin wa khusyu', dan kita duduk di hadapan Nabi dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan rendah diri, dalam keadaan waqar, tenang dan sebagainya. Wastihdaru surati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa haibatuhu. Kemudian sunat juga ketika kita ziarah Nabi, kita menghadirkan rupa baginda Nabi. Ini boleh dipelajari dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah lah, karangan Imam At-Tirmidzi dan sebagainya, yang menceritakan tentang sifat baginda Nabi, rambut Nabi macam mana, muka Nabi macam mana, Nabi berjalan macam mana, Nabi makan macam mana. Kita hadirkan rupa Nabi dalam kita punya zihin, dalam akal kita. Wa adamu ijtira' ala qabrihi syarif bistamassuh at-tawaf anahwi. Jangan kita melampau-lampau bila ziarah kubur Nabi, jangan kita sentuh maqam Nabi. Tak buat macam ni, tidak ada sunat kan. Kemudian kita tawaf pula dah kubur Nabi, itu tidak disyariatkan. Wala ba'sa bitamassuh bi minbarihi asy-syarif kama nuqila an Ahmad. Tidak ada masalah kalau kita pegang sentuh mimbar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada masalah. Tapi menyentuh maqam baginda Nabi sendiri, itu tidak dituntutlah. Dalam kitab ni sebut lagu tu. Okey, boleh jadi ada perbahasan di sana kalau dah terlalu rindu, kadang-kadang kita tersentuh sebab tak boleh tahan rindu yang melampau-lampau dalam hati itu, kita sentuh juga. Itu boleh dibincang dalam kitab yang lain lah. Tapi dia sebut dalam kitab ni, kita jangan sentuh yang tawaf di keliling maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nak sentuh mimbar tidak ada masalah, sebagaimana dinaqalkan daripada Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Haitsu qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi ma nasu. Okey, jadi nukulan daripada Imam Ahmad disebut oleh Imam Qudamah al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Mughni di Ibnu Qudamah, beliau sebut dalam kitab beliau, wala yustahabbu tamassuh bi haiti qabrin nabi wala taqbiluh. Tidak disunatkan kita tamassuh, pegang dinding-dinding kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqbiluh, tidak disunatkan kita cium. Tidak disunatkan kita cium kubur baginda Nabi. Qala Ahmad ma a'rafu hadha, qala al-Asram ra'aitu ahli al-'ilm min ahli al-Madinah la yamassuna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Asram rahimahullah, aku melihat ahli ilmu daripada kalangan ahli Madinah tidak sentuh kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah mereka berdiri pada satu sudut dan mereka memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Abdullah wa hakadha kana Ibnu Umar yaf'al. Abu Abdullah menyebut inilah cara Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar buat. Maknanya dia pergi kubur Nabi, dia tidak sentuh, tidak tawaf, tidak, malah duduk pada satu sudut dan berdoa. Qala siapa dia ni? Telah berkata juga tadilah orang yang sama, itu Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, beliau sebut, amal mimbaru faqad jaa fihi, yakni ma rawahu Ibrahim ibnu Abdul Rahman ibnu Abdul Qari annahu nadhara ila Ibn Umar wa huwa yad'u yadahu ala al-maq'adi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-mimbar thumma yad'uha ala wajhihi. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, tidak disunatkan kita sentuh dinding kubur baginda Nabi, tidak disunatkan kita cium kubur baginda Nabi. Adapun menyentuh mimbar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memang waridlah. Sebab diriwayatkan oleh Ibrahim bin Abdul Rahman ibnu Abdul Qari, beliau melihat Ibnu Umar, beliau melihat anak Sayyidina Umar, wa huwa yad'u yadahu ala maq'adi. Anak Sayyidina Umar tak dilihat oleh Ibrahim ibnu Abdul Rahman ibnu Abdul Qari, beliau melihat Ibnu Umar letak tangan dia dekat atas tempat duduk baginda Nabi di atas mimbar. Bila dia letak atas mimbar tu, kemudian dia sapukan di atas muka. Jadi contoh ini mimbar Nabi tak? Anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar datang, letak tangan baginda Nabi, letak tangan dia dekat atas tempat duduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, lalu dia pun sapu muka dia, ambil berkat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sampai situ sahaja. Jadi insya-Allah untuk masa akan datang kita akan baca sedikit lagi ni hukum kita bersusah payah, kita musafir
kita berpindah bersungguh-sungguh mencari ruang dan peluang untuk menziarahi, bayar ribu-ribu tiket bas, tiket kapal terbang untuk menziarahi kubur baginda Nabi SAW. Apakah hukum dia? Tadi kita bincang pasal hukum secara umum menziarahi kubur Nabi, menziarahi kubur mak ayah kita, menziarahi kubur orang yang soleh. Yang kedua ni kita akan bincang nanti hukum kita bersusah payah sampai musafir ribu-ribu kilometer semata-mata nak pergi ke kubur baginda Nabi SAW. Sebab sebahagian daripada kita mengatakan itu bid'ah. Bila bid'ah maka tak boleh buat, bila tak boleh buat maka finnar, kekal dalam api neraka ataupun masuk api neraka. Jadi kita akan bincangkan menurut pandangan ulama-ulama yang muktabar, adakah hukum dia benar-benar bid'ah ataupun dituntut. Sampai situ saja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.